Hai. Kembali kita untuk mata pelajaran Jawi. Mata pelajaran Jawi. Mata pelajaran Jawi. Ustaz dapat maklumat ustazah kamu dia dah buat latih to be. Dia bagi nota dan latihan. Dan ustaz juga dah masukkan dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ustaz terus bagi nota. Ada nota daripada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Tapi kamu tak payah tengok yang tu dahulu, sebab kita akan fokuskan beberapa tajuk je dahulu. Yang pertama sekali saya nak kamu tengok pada tajuk tahun 4, Jawi tahun 4. Jawi tahun 4 dia berkaitan dengan tanda baca. Ada 12 tanda, ada tanda, ada kalau kamu tengok nota yang ustaz bagi daripada 3, tahun 3, tahun 4, tahun 5 tu dalam muka surat 12. Dalam muka surat 12 ada tanda baca. Tanda baca, kemudian ada unit yang pertama mengenali tanda baca, tanda nokta dan koma, tanda soal dan tanda seru. Macam mana tanda soal tu, macam mana tanda seru, takkan tak tahu kan? Benda tu semua ni kamu dah belajar juga dalam bahasa dalam sekolah kebangsaan. Tandanya sama je. Tanda nokta bertindih pun itu maksudnya tanda dua bertindih lah kan. Dan tanda pengikat kata. Ni yang kamu kena belajar, tanda pengikat kata. Macam mana tanda pengikat kata tu? Nanti kamu akan tengok. Kemudian dalam tu juga dalam nota dan latih to be hari ini juga kita akan melibatkan tentang ayat penyata, ayat nafi, ayat kehendak, ayat seru dan ayatnya nyata. Sebenarnya buku UPKK ni banyak, jadi ustaz banyak sumber. Jadi salah satunya yang nota ustaz bagi itulah. Tolong tengok video ustaz. Kalau tak faham tanya ustaz terus. Ustaz boleh cakap banyak sebab nanti video ni jadi panjang. Terus kepada hari ni kita belajar, iaitu ni nota dan latih to be yang ustazah kamu dah sediakan hari ni. Cumanya inilah dia punya ni, kedudukan dia tak tersusun. Jadi ni tiba-tiba latih to be terus. Bukan macam tu. Sebenarnya dia yang pertama yang ni. Muka surat 26 ni yang pertama. Sebab tu ustaz kata kena tengok video ustaz dulu kan. Kalau tak tengok video ustaz tak faham. Jadi tengok muka surat 26, baca dulu nota ni, apa itu nokta, koma, macam mana. Contoh dia, contoh dekat sebelah kiri tu dia bagi kan. Ni contoh dia. Ni contoh, ni nama tanda baca tu. Ada berapa tanda baca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 tanda baca dan dia berikan contoh. Ni tanda contoh-contohnya, contoh-contoh ayat yang mengandungi tanda baca yang di sebelah tu. Contoh ayat juga dia dah bagi dekat bawah ni. Ni contoh ayat. Contoh ayat yang menggunakan tanda baca, tanda nokta, koma, tanda soal, tanda seru dan tanda dua bertindih. Selesai. Kemudian tengok juga apa itu ayat penyata. Ayat penyata ialah contoh. Kalau dalam nota ni ustaz rasa tak ada, tapi nanti cuba kamu buka dalam tajuk nota Jawi tahun 4 yang ustaz bagi, yang tiga nota tu. Pertama tahun 3, Jawi tahun 3, yang kedua Jawi tahun 4 dan yang ketiga Jawi tahun 5. Tengok yang dekat Jawi tahun 4. Jawi tahun 4 ada tajuk tentang ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Apa itu ayat nafi? Apa itu ayat kehendak? Ada dalam nota tu. Ayat penyata, ayat nafi, ayat kehendak, ayat seru dan ayat tanya. Saya harap kamu bersabar dalam menonton video ustaz ni. Video ustaz ni panjang sikit. Jadi ustaz akan terangkan. Kemudian nanti barulah kamu buat apakah latihan dia yang ni. Boleh? Nanti tolong buatkan latihan dia. Yang tadi tu pun jangan lupa, yang atas ni ada latihan dia. Seperti arahan yang ustaz bagi dalam grup WhatsApp. Boleh salin ataupun print kemudian hantar pada ustaz. Faham? Mudah saja kerjanya. Cuma ni nak terangkan dia ni lama sikit sebab ni video ni kena dirakam.
Sekejap ya. Ustaz punya video ni dia tak siap lagi. Okey, nanti kita tengok. Okey, sekejap ya. Okey, kita tengok pada nota Jawi tahun 4. Betul Ustaz kata. Untuk Jawi tahun 4 dia ada tanda baca. Tanda baca kat sini ada 6 tadi kan Ustaz kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, tanda nokta bertindih. Tanda nokta bertindih ni apa? Titik 2 bertindih lah. Titik 2 bertindih. Tanda nokta, tanda titik, tanda koma, takkan tak tahu. Okey, tanda pengikat kata. Inilah tanda pengikat kata. 2.2 di atas, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayunya titik 2 di atas. Ni tanda seru, kemudian tanda soal. Cumanya tanda soal untuk Jawi ni dia sebelah sini. Dia bukannya macam telinga kita kan, macam ni kan. Jadi kena hati-hati dalam tengok dia punya. Kalau dalam menulis pun sama. Kalau Jawi sebelah macam ni. Kalau Rumi macam ni. Okey, faham ya? Okey, selesai. Tanda baca nokta. Tanda nokta ialah berhenti. Dia ada dua. Ada dua. Contoh ada dua. Bukan ada dua. Ada 3 perkara yang perlu kamu ketahui tentang tanda nokta ni. Tanda nokta berhenti pada akhir ayat penyata. Ni yang biasa kamu guna. Contohnya, ibu sedang menyiram pokok bunga. Ibu sedang menyiram pokok bunga. Nokta. Maksudnya cerita tu habis dekat situ. Okey, kemudian perkara yang kedua pula yang kamu tahu, nokta ni adalah tanda singkatan nama atau akronim. Contohnya, contoh kamu tengok PDRM. Kalau kita dalam tulisan Rumi kita tulis PDRM, betul tak? PDRM, betul tak? Tulis besar-besar, betul tak? Tetapi dalam Jawi takkan nak tulis besar-besar, betul tak? Tetapi dia asingkan dengan meletakkan titik noktah ni dekat tengah-tengah ni, nampak ni. PDRM. PDRM yang bawah ni. PDRM. Pada Ra Mim. Padal Ra Mim. PDRM yang membawa singkatan maksud Polis Diraja Malaysia. Okey. Selesai untuk akronim. Maksudnya kita nak pendekkan nama tersebut, kita bagi short form dia punya huruf depan saja, betul tak? Macam PDRM. Ni apa? Kaf Pa Mim. Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM. KPM. Kaf ni untuk Kaf ni untuk apa? Kaf ni untuk K. Pa ni untuk apa? P. Mim ni untuk apa? M. KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, faham? Okey, kemudian perkara yang ketiga juga dalam tanda nokta ni, kamu perlu tahu tanda selepas senarai. Tanda selepas nombor senarai. Biasa nombor kita akan letak titik, ada ke kosong. Kadang-kadang kita malah nak letak titik kan. Sebenarnya dalam format nokta ni, inilah kegunaan nokta untuk mengasingkan nombor ketika senarai. Okey, ini untuk tajuk tanda nokta. Tanda baca. Tanda baca, tersilap, dia ke sini. Tanda koma, memisahkan bilangan. Dia ada kenyataan kat sini, kamu boleh baca. Ustaz rasa semua boleh baca kan? Memisahkan bilangan, memisahkan kata seru dengan ayat induk, mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat, memisahkan setiap baris pantun, kemudian memisahkan setiap baris dalam alamat surat menyurat. Contohnya kat mana? Setiap kali kita tulis alamat kan biasa kita tulis, betul tak? Ni koma ni, itulah kegunaan koma. Ataupun memisahkan setiap baris pantun.
orang yang berbudi. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Inilah contoh pantun. Baris pantun. Kemudian menggariskan sesuatu yang sama jenis dalam ayat. Ni Fatimah, Rafidah dan Nurul berkawan baik. Maksudnya dia nak intonasinya berbeza. Contoh Fatimah, Rafidah dan Nurul berkawan baik. Tak adalah kamu baca Fatimah Rafidah, Fatimah Rafidah. Nanti kan tersambung pula Fatimah Rafidah namanya. Kan? Jadi nak bezakan dua nama, dia akan jadi ni. Jadi mengasihkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat. Maksudnya jenis apa? Jenis nama, jenis orang, tapi kamu asingkan. Kemudian kamu tengok yang ni semula. Oh, wah, cantiknya kereta itu. Wah, maksudnya dia nak membezakan kata seru. Kata seru ni wah, wah macam terkejut. Syabas, bagus. Cantiknya kereta itu, contohlah. Dan yang ni yang pertama tadi tu contoh 1, 2, 3, memisahkan bilangan. Okey, selesai. Tanda koma ni kamu boleh baca sikit sendiri. Tanda koma, tanda soal pada akhir ayat tanya. Ni pun kamu boleh baca. Kalau tak faham boleh tanya ustaz. Tanda seru. Tanda soal ni tahu kan gunanya. Tanda soal untuk bertanya, tanda seru untuk penegasan. Tanda soal biasanya diletakkan di akhir. Cuba baca info ni. Tanda soal biasanya diletakkan di akhir ayat yang terdapat perkataan ka di hadapannya, seperti berapakah dan di manakah. Okey, boleh belajar, boleh baca sendiri. Tanda seru ni dia ada guna ada yang didahulu atau tidak mengandungi kata seru. Okey, tanda seru ni kadang-kadang kita guna tanda seru, kadang-kadang kita tak ada gunakan tanda seru. Contohnya ayat yang pertama ni lah. Ayat yang pertama ni contoh dia, aduh sakitnya kepalaku. Tapi dia menunjukkan penegasan bahawa dia tu tengah sakit. Ayat yang tidak mengandungi kata seru, contoh tolong, tolong. Maksudnya dia meminta tolong dengan bersungguh-sungguh. Ada kemalangan. Contoh kan, tolong, tolong, ada kemalangan. Nampak tak? Okey, jadi ni adalah kegunaan tanda soal dan tanda seru. Kemudian tanda nokta. Tanda-tanda ni ustaz rasa kamu boleh baca sendiri. Okey, cumanya nanti kita terus ke ayat penyata. Okey, ayat tanda ayat bacaan tu ustaz rasa dekat Jawi tahun 5. Ni menulis pelbagai jenis ayat. Pelbagai jenis ayat ni kamu ada. Yang pertama sekali ayat penyata, ayat nafi, ayat kehendak, ayat seru dan ayat tanya. Cumanya hari ni ustaz nak bagi tahu gambaran semua saja. Tapi nanti mungkin kalau ada masa kita akan tengok satu persatu. Tapi kamu boleh bacalah sebab nak buat latihan kan. Kena baca nota ni. Okey, ayat penyata tu apa? Ayat penyata maksudnya ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu perkara. Ustaz ulang lagi sekali. Ayat penyata ni ialah ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu perkara. Contohnya, solat itu tiang agama. Nampak tak? Diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu perkara. Dia kata solat tu apa? Tiang agama. Kalau tak ada tiang, jadi apa agama tu? Runtuh agama tu. Maka tidak ada orang beragama tanpa solat. Okey, kuda itu berlari dengan pantas. Kuda nak mengemukakan apa kuda tu? Nak mengemukakan sesuatu perkara yang kuda tu adalah sesuatu binatang yang pantas. Okey, faham? Kena bezakan. Kena kalau jenis ayat ni nanti kalau dia nak minta perbezaan, kamu kena pastikan kamu baca banyak kali. Pastikan dapat membezakan macam mana bunyi ayat penyata. Nak baca macam mana ni? Faham tak? Okay, ayat nafi. Kita tengok pada ayat nafi pula.
Ayat nafi ialah maksudnya ayat yang diucapkan untuk menafikan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Ayat yang diucapkan untuk menafikan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Maksudnya kamu nak tolak benda tu. Nafikan tu maksudnya benda tu bukan ataupun tidak. Tidak ataupun bukan. Perkataan tu biasa akan guna. Nampak je perkataan bukan ataupun tidak, itu adalah ayat nafi. Contohnya, buku ini bukan. Nampak tak bukan? Bukan. Kat sini bukan. Kemudian yang contoh kedua, Azizi tidak. Nampak tak perkataan tidak? Kemudian, jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Dah faham? Nampak je ayat yang ada perkataan tidak ataupun bukan, itu adalah ayat nafi. Fahim Tom? Okey, jelas. Kita terus pada ayat kehendak. Ayat kehendak ini ada macam-macam contoh. Ada 5 contoh ayat kehendak. Yang pertama, ayat permintaan. Yang kedua, ayat pertolongan. Yang ketiga, ayat suruhan. Yang keempat, ayat larangan. Dan yang kelima, ayat jemputan. Nak tengok satu-satu? Jom kita baca sama-sama. Nak tengok Ustaz baca Okey, ayat permintaan ni contohnya, semua murid diminta beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Maksudnya semua murid diminta. Nampak tak perkataan minta ni? Dah tentulah permintaan. Senang kan? Kemudian tengok ayat pertolongan. Ada juga perkataan tolong kat sini. Jadi senang kan nak kena pasti. Itu ayat kehendak yang mana? Permintaan ke pertolongan? Betul tak? Senang. Okey, yang ketiga, ayat suruhan. Ayat suruhan contohnya, siapkan tugas kamu dengan segera. Ni macam kamulah. Selalu mak kamu suruh. Dah kena pasti ayat suruhan. Contoh, mak suruh pergi sekolah solat. Mak suruh pergi sekolah. Hadis, pergi sekolah. Contoh kan. Alia pergi solat. Contoh. Alia lain, bukan Alia kelas ni. Bukan hadis kelas ni. Contoh ni sebagai contoh ayat suruhan. Okey, contoh. Kemudian yang keempat, ayat larangan. Larangan, dah kata pun larang kan. Jangan. Nampak perkataan jangan ni? Itu ayat larangan. Jangan. Itu ayat larangan. Jangan buang sampah di sini. Nampak tak contohnya? Kemudian ayat jemputan. Jemputan ni macam mengajak. Jemput, mengajak kan. Jemput, bukan jemput kuih jemput tu, bukan. Ayat jemput ni adalah ayat yang mana kita mengajak. Contohnya, jemputlah ke rumah saya petang esok. Contoh. Jangan datang rumah ustaz pula. Raya ni PKP tak boleh datang. Ayat kehendak, ayat seru. Ayat seru ada berapa? Contoh kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contohnya. Ustaz baca sambil tu sebab video ustaz ni macam makin panjang je, takut nanti kamu bosan. Okey, yang ni perkataan yang pertama, amboi. Nampak? Dia macam-macam ayat. Sebelum tu kita tengok dulu maksud ayat seru ni apa. Ayat-ayat yang diucapkan secara bernada. Bernada. Contoh saya kata, amboi. Kan ada nada. Kan macam lagu tu. Seru atau menyatakan keadaan perasaan. Biasanya orang melepaskan perasaan, dia akan gunakan perkataan-perkataan ayat seru ni. Ayat seru biasanya dimulakan dengan perkataan seperti amboi, wah, oh, cis, aduh, syabas, dan nah. Kan? Itu adalah contoh-contohnya. Ada berapa tu? 7. Ada tu 7. Amboi,
Oh, wah, syabas. Nah, cheese. Aduh, kat sini ada ayat-ayat kat bawah tu, nanti kamu boleh baca. Kalau ustaz baca nanti panjang pula video ustaz ni kan. Okey. Kemudian ayat tanya. Ayat tanya, apa itu ayat tanya? Ayat tanya ayat-ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu pertanyaan. Ayat tanya biasanya dimulakan dengan perkataan siapa, bila, mana, bagaimana, apa, mengapa dan ada tanda soal. Biasanya ayat tanya ni dia akan ada tanda soal. Dah belajar kan tanda soal tu macam mana? Tanda soal tu macam telinga kamu ke? Telinga monyet. Telinga monyet macam ni. Okey. Contoh ayat tanya ada di bawah. Nampak? Kenapa ustaz punya ni? Okey, jadi senang. Okey, membaca dan menulis. Okey, ni bukannya tajuk hari ni. Jadi ustaz bagi tahu tentang ayat, jenis-jenis ayat dan tanda baca. Hari ni kita belajar dua perkara sahaja dahulu. Tanpa memanjangkan video ustaz ni, ustaz mengucapkan semoga kita mendapat keberkatan, dan supaya kita bila belajar mata pelajaran Jawi ni, kita niatkan untuk kita memahami semua bahasa. Sebab nak membaca ni kita kena tahulah huruf-huruf, sebab dalam Al-Quran pun kata wahyu yang pertama Allah kata bacalah. Dalam membaca kita kena tahu membacalah. Yang pertama Jawi, sebab bab agama ni kebanyakannya dalam tulisan Jawi. Ada juga bahasa Melayu, tetapi ada perkataan-perkataan dia menggunakan bahasa dalam tulisan Jawi. Okey, tanpa membuang masa video ustaz ni, ustaz ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sekali lagi minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang kamu mengenali ustaz dekat sekolah SRA Jalan Kebun. Jadi kita akan jumpa lagi pada mata pelajaran akan datang dan pada video akan datang. Ni tak sampai tak habis sampai sini saja tau, sebab Jawi ni dia ada banyak lagi kita nak ulang kaji. Okey, ni sedikit tentang mata pelajaran Jawi UPKK. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.